Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Fakulti Pendidikan dan Sains Sosial daripada Pengajian Islam, Islamic Education. Tajuk kami yang dibentang ini adalah tajuk Surah An-Nas, kelas Ustaz Dr. Muhammad Mukhlis bin Nomor Rosli, itu kelas tafsir Al-Quran, tafsir kitab. Okey, seterusnya. Okey. Nama ahli kumpulan itu Muhammad Nazrul Shah bin Muhammad Johan, dan Muhammad Zarif bin Abdul Majid, Muhammad Iqbal Haris bin Muhammad Latif Khairi, dan saya Ahmad Syamsyah bin Suhairi, dan last sekali adalah Muhammad Sakhawi bin Muhammad. Seterusnya. Okey, inilah pengenalan surah An-Nas. Surah An-Nas ini bermaksud manusia lah, adalah surah ke 114 atau surah terakhir dalam mushaf Al-Quran, diturunkan di Mekah, surah Al-Makkiyah. Surah ini terdiri daripada 6 ayat. Surah ini boleh didapati di juzuk 30 lah. Juzuk 30 yang terakhir sekali. Surah ini menegaskan 3 sifat Allah, iaitu rububiyah, pemelihara, ilahiyah, Tuhan yang wajib disembah, dan maliki dan mulkiyah, raja atau penguasa alam semesta. Kerana mintalah perlindungan dari godaan dan kejahatan syaitan berbentuk jin dan manusia hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya. Okey, surah ini bertujuan untuk memberitahu manusia bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar manusia berlindung kepadanya daripada segala kejahatan yang datang ke dalam jiwa manusia. Sama ada ia datang daripada jin atau manusia lah, maupun manusia atau syaitan, kita kena tahu bahawasanya kita kena sentiasa berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita kenalah mentaatinya. Kita kena tahu musuh kita yang utama adalah syaitan lah. Syaitan adalah musuh utama yang menyesatkan anak Adam. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah tafsir surah An-Nas menurut kitab Al-Jalain. Tajuk ni topik ni diberi kepada Sarawi. InsyaAllah Sarawi sila kemukakan topik ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Untuk tafsir surah An-Nas ini saya ambil daripada kitab Al-Jalalain. Okey, yang pertama, qul a'udzu birabbin nas khalaqahum wa ma lakuhum huddun bizikri tashrifan lahum wa munasabatin lil astifadati min syarril muwaswasa fi suduruhum. Maksudnya daripada tafsir ini, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia. Maksudnya di sini yang menciptakan mereka dan memiliki mereka. Di sini manusia disebutkan secara khusus sebagai bentuk pemuliaan kepada mereka dan sekaligus untuk menyesuaikan dengan pengertian kejahatan was-was syaitan dalam hati mereka. Yang seterusnya. Malikin Nas. Dalam ayat ini, Maliki membawa maksud artinya raja. Biasanya digunakan untuk penguasa yang mengurus manusia. Berbeza kepada Maliki, iaitu membawa maksud kepada pemilik. Seterusnya. Ilahin Nas bidlalan au suftanu au atfan bayana wa azharu mudafun ilaihi fihi ma ziyadati lil bayan. Sembahan manusia ini sebagai badal atau sifat atau ataful bayan. Tambahan mudhafun ilaih dengan kata manusia sebagai penjelasan kepada ayat ini. Seterusnya. Ayyu syaitanu sami bil hadasi li kasrati mulabastihi lahu hannas li'annahu yahunsu wa yata'khiri an min syarril waswasi al-qalbu kullama zikrillah. Dari kejahatan bisikan syaitan, syarril waswas. Disebutkan bisikan syaitan kerana kebanyakan godaan yang dilancarkannya itu melalui bisikan yang bersembunyi melalui al-hannas. Maksudnya syaitan itu bersembunyi dan meninggalkan hati manusia apabila hati manusia ingat kepada Allah. Seterusnya. Allazi yuwaswisu fi
qulubuhum iza sudurin nas ghuflu an zikrillah, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, ke dalam kalbu manusia dikala mereka lalai mengingati Allah. So tafsir daripada ayat ini, kita hendaklah sentiasa mengingati Allah. Jika tidak, akan ada satu malaikat ini, satu syaitan yang akan membisikkan kejahatan kepada kita apabila kita melupakan Allah. Seterusnya, minal jinniti wan nas bayanu syaitanil muwaswasi annahu jinni wal insi, fa qawluhu ta'ala syayatinni wal insi wal jin au minal jinnati bayana lahu wan nas, atafu ala waswas wa ala kulli syamali syarri libaidi wa banatihi mazkurin wa a'taradun awala bi anna an-nas la yuwaswisu fi sudurihim an-nasi innama yuwaswisu fi suduruhum minal jin wa ajibu bi anna an-nas yuwaswasuna aidan bima'na yaliqu bihum fi zahiri summa tasullu waswasatuhum ilal qalbu wa tasbatu fil bitariq muaddi ila zalik wallahu ta'ala a'lam. Tafsir daripada ayat ini, dari jin dan manusia, lafaz ayat ini menjelaskan pengertian syaitan yang menggoda itu iaitu terdiri daripada jenis jin dan manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat lain, iaitu melalui firman-Nya syaitan wal insi wal jin, iaitu syaitan dari jenis manusia dan jenis jin. Daripada surah Al-An'am ayat 112. Atau lafaz minal jinnati menjadi bayan, penjelasan dari lafaz al-waswasil khannas, sedangkan lafaz an-nas diatofkan kepada lafaz al-waswas, tetapi pada garis besarnya telah mencakupi kejahatan yang dilakukan oleh Labib bin Al-Asham dan putrinya yang telah disebutkan sebelumnya. Pendapat pertama yang menyatakan bahawa di antara yang menggoda hati manusia di samping syaitan adalah manusia. Pendapat tersebut disanggah dengan suatu kenyataan bahawa yang dapat menggoda hati manusia hanyalah jin. Ini dapat dijawab dengan pernyataan bahawa manusia juga mampu memberikan was-was godaan dari sisi lahiriah. Akhirnya masuk dalam kalbu dan menjadi mantap di dalamnya. Iaitu cara yang dapat menjurus ke arah itu. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya ini daripada tafsir surah An-Nas menurut Al-Qurtubi. Okey, tafsir ayat pertama ialah Qul a'udzu birabbin nas. Yang bermaksud, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Maksud di sini, manusia berlindung kepada pemilik dan pengatur segala urusan mereka. Adapun penyebutan manusia secara khusus, walaupun Allah Subhanahu Ta'ala adalah Tuhan bagi seluruh makhluk di alam semesta ini, ada dua alasan. Yang pertama, kerana manusia itu lebih mulia dibandingkan dengan makhluk lain. Kerana itu Allah mengingatkan mereka bahawa ia adalah Tuhan mereka, walaupun seberapa pun mulianya kedudukan mereka. Yang kedua, kerana manusia diperintahkan untuk memohon perlindungan dari segala keburukan yang datang dari jenis mereka sendiri, dengan menyebutkan mereka secara khusus. Allah memberitahukan mereka bahawa yang berhak untuk mereka meminta perlindungan hanya Allah, tidak ada yang lain. Okey, seterusnya. Ayat kedua dan ketiga, Malikin nas ilahin nas. Yang ni bermaksud raja manusia, sembahan manusia. Maksud di sini kerana di antara mereka ada yang menjadi raja-raja, namun Allah adalah raja yang sebenarnya, dan kerana di antara mereka ada yang menyembah Tuhan selain daripada Allah. Sebab itu Allah mengingatkan mereka bahawa Tuhan mereka
adalah sesembahan mereka. Ia adalah satu-satunya yang berhak untuk diminta perlindungan dan memohon kepada Allah, bukan kepada raja-raja atau penguasa jenis mereka sendiri. Okey, seterusnya. Min syarril waswasil khannas. Maksud min syarril waswasil khannas ialah dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Maksudnya yang dari kejahatan yang suka membisikkan zul waswas. Dengan makna seperti ini dapat diprediksi bahawa mudah yang seharusnya disebut sebelum kata waswas dihilangkan. Okey, seterusnya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang bermaksud yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Kat sini maksudnya membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Maksudnya kat sini syaitan suka membisikkan kejahatan ataupun keburukan kepada dalam manusia untuk manusia membuat kesalahan dan terpesong daripada jalan yang lurus. Adapun Muqatil menafsirkan sesungguhnya syaitan yang berbentuk seekor babi dapat berlari-larian di dalam darah manusia di setiap ruas urat yang mereka miliki dari kaki hingga kepala dan menjadi pusat kediaman mereka. Pusat kediaman mereka adalah kalbu manusia. Okey, seterusnya. Minal jinnati wan nas. Yang bermaksud dari golongan jin dan manusia. Okey, maksud di sini pada ayat ini Allah memberitahu bahawa bisikan-bisikan itu juga dapat berasal daripada golongan manusia. Al-Hasan mengatakan bahawa kedua golongan ini itu dapat menjadi syaitan, ada maupun bisikan dari syaitan ataupun maupun dari golongan manusia. Qatadah mengatakan bahawa dari golongan jin itu terdapat syaitan dan begitu juga dari golongan manusia, kerana pada saat mereka meminta perlindungan dari Allah, maka mintalah untuk dilindungi dari syaitan dan dari golongan manusia. Okey. Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nazrul Shah bin Muhammad Johan akan meneruskan tentang perbincangan kita berkaitan dengan surah An-Nas. Okey, di sini terdapat kekhilafan ketika penurunan surah An-Nas. Terdapat dua lah kekhilafan, yang mana yang pendapat pertama mengatakan bahawa surah An-Nas ni diturunkan di Mekah. Jadi status surah An-Nas ni surah Makiyah. Yang kedua pula mengatakan bahawa surah An-Nas ni diturunkan di Madinah. Jadi tak ada apa-apa efek dengan kita punya akidah pun kalau kita nak percaya yang mana-mana. Jadi pendapat yang kedua pula mengatakan bahawa adalah pendapat dia. Nanti saya akan terangkan. Di sini pendapat yang pertama ialah surah An-Nas terdiri daripada 6 ayat. Kata An-Nas yang bermaksud manusia, yang diambil daripada ayat pertama, yakni Qul a'udzu birabbin nas. Yang mana cerita dia lebih kurang orang kafir Quraisy ni, orang Mekah ketika itu berupaya mencederai Rasulullah SAW dengan ain, yakni yang mana tak tahu ain tu apa. Ain ni pandangan mata yang membinasakan. Lalu Allah SWT menurunkan dan mengajarkan tentang surah inilah kepada Rasulullah SAW untuk mengatasinya. Ini asbabun nuzul yang menjadi tumpuan pendapat bahawa surah An-Nas ialah surah An-Nas surah Makiyah lah. Okey, seterusnya. Okey, pendapat kedua pula ialah asbabun nuzul yang menjadi dasar pendapat ayat Madaniyah. Surah ini diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW saat seorang Yahudi Madinah yang bernama Lubaid bin Asyam menyihir beliau, yakni baginda lah. Lubaid bin Asyam menyihir Rasulullah SAW dengan pelepah kurma yang berisi rambut beliau yang gugur ketika bersikat. Ketika Nabi sikat, gugur. Helaian rambut tu dijadikan bahan untuk orang kita panggil santau. Beberapa batang sikat beliau serta benang yang terdapat 11 ikatan yang ditusuk jarum. Ini dia punya prosedur untuk menyantau tu lah. Lalu Allah SWT menurunkan surah Al-Falaq dan surah An-Nas.
setiap satu ayat dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW, maka terlepaslah satu demi satu ikatan hingga Rasulullah merasa lebih ringan. Ketika seluruh ayat telah dibacakan, maka terlepaslah seluruh ikatan tersebut. Di sini mengajarkan bahawa kelebihan surah An-Nas ni amatlah besar. Yang mana surah An-Nas ni bukan sahaja surah yang boleh mengurangkan rasa was-was. Bahkan surah An-Nas ni juga mampu untuk mampu untuk menghilangkan santau ataupun sihir-sihir yang ditujukan kepada kita. Jadi itu sahaja. Sekian daripada saya. Wallahualam. So kesimpulannya di sini, menghayati dan mengamalkan surah An-Nas dapat memberikan manfaat untuk seharian kita. Okey, sebab surah An-Nas ni bukan hanya untuk melindungi daripada was-was, prasangka syaitan, tapi surah An-Nas juga menceritakan tentang kebesaran Allah SWT. So, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari, kita amalkan, insyaAllah. Sekian.